Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas sejarah tahun 4 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat kepada unit 5, Zaman Air Batu. Hari ini kita akan memfokuskan kepada menerangkan perubahan zaman air batu akhir, melibatkan kepada kesan peningkatan suhu terhadap perubahan bentuk muka bumi. Pada zaman air batu akhir, telah berlaku perubahan suhu. Suhu dunia makin meningkat dan berlaku pencairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Peningkatan suhu telah membawa kepada perubahan terhadap bentuk muka bumi. Suhu yang telah meningkat menyebabkan ais mencair dan air kemudian melimpah ke kawasan rendah, membentuk tasik dan juga lautan. Ini adalah keadaan perubahan bentuk muka bumi yang pada asalnya dilitupi ais dan kemudiannya mencair menjadi air, membentuk lautan. Perubahan suhu telah menyebabkan perubahan terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Paras air laut makin meningkat sehingga 100 meter. Pada asalnya, permukaan bumi dilitupi ais. Kini, permukaan bumi dilitupi lebih 70% terdiri daripada air dan hanya 30% terdiri daripada daratan. Peningkatan suhu juga telah membawa kepada perubahan iklim. Perubahan ini disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Jika dulu iklim adalah terlalu sejuk, kini iklim dalam keadaan sederhana sejuk. Sekarang kita akan melihat kepada kesan peningkatan suhu terhadap bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan juga haiwan. Peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi. Bentuk fizikal bumi yang baharu iaitu pembentukan tasik air tawar, contohnya tasik Baikal di Siberia dan juga perubahan aliran air sungai. Peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada kepupusan haiwan. Peningkatan suhu telah menyebabkan haiwan seperti harimau bertaring dan mammoth telah pupus. Ini kerana berlaku perubahan terhadap tempat tinggal mereka. Mammoth dan harimau bertaring tinggal dalam suasana ataupun iklim yang sejuk. Peningkatan suhu telah menyebabkan haiwan-haiwan ini kehilangan habitatnya. Peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada penempatan manusia. Manusia mula bergerak ke kawasan yang lebih panas dan akhirnya membina penempatan yang baharu. Mari kita lihat beberapa kandungan tambahan. Apakah kepentingan mengambil iktibar terhadap perubahan zaman dalam kehidupan manusia? Antara kepentingannya adalah untuk membantu kita mengawal peningkatan paras air. Yang kedua, menghalang kehilangan kawasan daratan dari bumi. Dan yang ketiga, untuk memelihara kehidupan seperti haiwan dan juga tumbuhan daripada pupus. Apakah pula kepentingan langkah memelihara dan memelihara alam sekitar? Antaranya adalah untuk menjaga hidupan di bumi seperti tumbuhan
dan hutan bagi mengawal perubahan suhu. Kedua, untuk menjaga hidupan haiwan agar tidak pupus. Kebiasaannya menghalang aktiviti memburu haiwan. Kalau ingin memburu pun biasanya akan ada lesen daripada Jabatan Perhilitan. Yang ketiga adalah untuk membina kediaman tanpa memudaratkan hutan. Seterusnya, mari kita lihat apakah pula kepentingan usaha mengekalkan kelestarian alam sekitar. Antara kepentingannya adalah kepupusan salah satu daripadanya akan menjejaskan kitaran alam semula jadi. Penebangan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Pemelihara terhadap alam sekitar adalah penting bagi mengelakkan kepupusan. Dengan itu, habitat hidupan darat dan air dapat dipelihara. Di samping itu juga, manusia memperoleh sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Hutan juga perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan pencairan ais di kutub dan meningkatkan paras air serta mengurangkan daratan. Secara kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini telah melihat kepada peningkatan suhu yang menyebabkan perubahan bentuk muka bumi, perubahan iklim dan juga perubahan rupa bentuk fizikal bumi. Kesan daripada peningkatan suhu telah menyebabkan bentuk fizikal bumi yang baharu wujud, kepupusan haiwan serta penempatan manusia yang baharu. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, sehingga berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.